Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam satu lagi episod Dekorasi Kayu Sentuhan dari Hati. Dan hari ini kami akan membawa anda ke salah satu lagi lokasi yang terletak di Kajang, Selangor, iaitu Akademi Darul Hufaz. Dan hari ini kita akan melihat ruang manakah yang mungkin boleh kita tambah baik, kita cantikkan dan juga perbaiki. Dan kami juga ingin mengucap terima kasih kepada peneraju utama program ini, iaitu pihak MTIB, Malaysian Timber Industry Board, yang bekerjasama rapat dengan pelbagai kontraktor yang turut sama menyumbang untuk usaha murni ini. Jadi apa lagi? Jom kita masuk dalam, teruskan bersama dengan saya. Baiklah penonton, sekarang saya bersama-sama dengan pengasas untuk pusat akademi ini, iaitu Ustaz Luqman Shazli bersama dengan saya. Jadi Ustaz, mungkin penonton semua nak tahulah sebenarnya tentang latar belakang pusat ataupun akademi ini. Kabarnya namanya sebenarnya panjang Ustaz Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Terima kasih Cik Farin. Akademi Darul Hufaz International Tahfiz and Science Academy. Okey, panjang lah. Ringkasnya Akademi Darul Hufaz. Tapi orang dah terkenal dengan Darul Hufaz. Jadi alhamdulillah saya telah tubuhkan Akademi Darul Hufaz ini pada tahun 2007. 2008 awal Januari kita telah mulakan operasi kita dengan satu guru saya dan satu orang pelajar. Kita telah mempunyai ratusan pelajar-pelajar yang telah tamat hafazan Al-Quran dan ratusan pelajar yang telah melanjutkan pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi di universiti-universiti. Baik, dan untuk pengetahuan Ustaz, saya atau program ni mewakili penaja kami MTIB dan juga para usahawan dan juga para penyumbang sangat-sangat berbesar hati kalau Ustaz boleh kongsikan kita di mana ruang yang kami boleh bantu untuk kita tambah baik ataupun cantikkan di akademi ini Ustaz. Kita telah pilih satu unit yang terbaik untuk dijadikan sebagai tempat yang kita boleh tambah baik, ditambah baikkan, iaitu di kelas tahfiz kita di sini. Yang sebelum ni saya jadikannya sebagai library, kemudian saya convert kepada kelas tahfiz. Dan kelas tahfiz ni adalah pengajian secara tradisional mana mereka belajar di bawah. Jadi ia sangat bersesuaian juga untuk dikirakan sebagai surau untuk bersolat. Jadi dua, two in one sekali. Okey, jadi saya kira ruang ni kita boleh tambah baik dengan idea yang cukup baik je. Jadi kita ingin mengenalkan pada Ustaz perkayasa dalaman kita ataupun interior designer kita. Kita persilakan Cik Ben Firdaus bersama dengan kita. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, Ben akan bantu kita Ustaz untuk merealisasikanlah apa yang Ustaz bayangkan tadi. Ben, kita dah dengarkan perbincangan kita dengan Ustaz, katakan tempat belajar dan juga boleh dijadikan surau dan sebagainya. Jadi untuk idea awal kita ni, mungkin apa yang Ben boleh cadangkan? Okey, kita sepastinya kita ada beberapa kontraktor dan vendor-vendor yang akan bekerjasama untuk menaik tarafkan ruang tersebut. Jadi apa yang kita lakukan nanti adalah kita akan menggunakan memberi wajah baru. Sekarang kan dinding semua warna putih, kita akan bagi warna yang bersesuaian dengan fungsi ruang tersebut, tempat mengaji, tempat solat dan beribadat. Dan juga dari segi susun atur kabinet-kabinet dan buku-buku semua kita akan rearrange semula, dan kita akan buat satu kabinet yang baru dan juga beberapa aksesori-aksesori lain yang akan ditukar. Kesimpulannya, ruang tersebut akan diberi nafas baru supaya pelajar-pelajar ni nanti boleh beribadat dengan lebih semangat. Kita pun Ben boleh tumpang-tumpang pahala. Boleh. Okey, baik, satu inisiatif yang cukup murni, cukup baik. Jadi saya pasti semua daripada kita dah teruja untuk memulakan transformasi untuk ruang yang kita akan tunjukkan nanti. Apa lagi? Kita terus kerja. Nurul, selamat datang ke Perpustakaan Akademi Darul Hufaz Putra. Okey, ini adalah ruang tempat di mana diorang mengaji, solat dan kata lebih kepada ruang bilik ilmu lah. Sebagai pakar kemasan lantai, Nurul rasa apakah kemasan yang paling sesuai untuk kita gantikan jubin yang agak kurang sesuai dengan fungsi bilik ni? Saya nak suggest kita pasang lantai jenis SPC. SPC flooring ni, SPC tu sendiri stands for Stone Plastic Composite. So dia waterproof and then dia tahan ananai, tak ada masalah. And then dia jenis pemasangan klik.
And bawah dia ada underlay lagi 1 mm, so lebih selesa. Lantai pun warm, cozy, tak sejuk. Untuk pelajar-pelajar di sini pun dia akan rasa lebih selesa. Dia ada 3 elemen utama tadi. Stone, Plastik, komposit lah. komposit. Okey, maksudnya dia adalah satu teknologi yang lebih bagus daripada engineered flooring sebelum ni. Vinyl dan terkini adalah SPC. Okey, dari segi macam yang Nurul cakap tadi, dari segi ketahanan anak-anak semua, SPC adalah terbaik. Okey, dari segi aplikasi terhadap ruang, adakah SPC ni berbanding dengan vinyl ke sesuai digunakan dalam ruang ni, disebabkan macam contohnya macam kalau macam vinyl kan dia hanya rubber kan, macam getah dan dia tampal. SPC dia macam composite, so dia ada clip and joining segala. So dari segi safety, adakah dia lebih sesuai berbanding dengan vinyl ke atau macam mana? Boleh dikatakan begitu. Sebab dia lebih tebal, bila lebih tebal lebih selesa. Kalau kanak-kanak lari in case terjatuh pun lebih selamat. So taklah sakit sangat. Dan kita untuk pemasangan biasanya SPC ni kita akan lay ada underlayer. Underlay, betul. Apa fungsi underlayer itu sebenarnya? Kita humid, so dia protect the material. Kalau direct terus nanti dia akan menyebabkan sesuatu berlaku pada. Betul. Cara pemasangan tak betul lah kalau tak ada PE form tu. Dari skirting kita akan tukar ataupun kita Betul, kita akan tukar baru Tukar. cantik. Dan okay, dari segi installation berapa lama agak-agak untuk ruang yang sebesar ini? Okey, saya kira ruang ni lebih kurang 400 square feet, definitely 1 hari. So kita akan start pagi, petang definitely habis lah. 1 hari ya. One full day. So dia macam tak lama lah kan? Senang. Perlu tak kita nak kosongkan ruang ni dulu baru ni ke perlukan kosong? Kalau saya keluarkan semua terus. Keluarkan. Terus saya bentang delay full Lagi ruang, cepat? lebih cepat. Sebab first thing first kita datang, clear the area, cleaning sikit, habuk-habuk sesapu, make sure lantai okey, baru kita boleh bentang underlay and then baru kita start installation. Okay, Nurul, soalan terakhir saya, dari segi kemasan warna yang macam mana pilihan Nurul? English ke, gelap ke, contemporary ke, Scandinavian ke, macam mana? Saya suka yang Scandinavian tu lah. Scandinavian. Sebab dia akan create ambience yang cozy, so sesuai untuk pelajar-pelajar kita mengaji kan, bilik ilmu. Nampak ruang lebih besar, boleh sesuai dengan langsir, any furniture nanti lepas ni. Okay. So lantai yang colour relax sesuai lah. Dia lebih selamat. Okey, saya serahkan ruang ni pada tim Nurul untuk mentransform ruang ni menjadi ruang yang lebih menarik. Okey? Baiklah Ismail, saya rasa Ismail mesti ada banyak idea apa yang nak ditransformasi atau nak ditukar dalam perpustakaan ni. Setakat ni apa idea Ismail? So setakat ni yang kita plan adalah untuk wall ni kita akan buat 2 tone colour lah, dan kita akan buat bottom wall wainscoting, dan tapi dia 2 colour. 2 colour. So bawah kita akan buat colour putih dan atas kita akan buat colour hijau lah. Colour hijau. Okey. Dinding yang lain? Dinding yang lain pula, untuk dinding ni kita akan buat full hijau. Full dan hijau. full wainscoting. So jadi saya akan menyerahkan tugas sebab saya tahu Ismail memang sangat pakar dengan kemasan dinding wainscoting ni. Jadi saya tak sabar nak tengok macam mana hasil dia dengan warna hijau yang akan memberi ketenangan pada ruang ni nanti. Okey Masyita tengok di sini banyak sangat kabinet yang ada tau. Almost keliling ni dipenuhi dengan kabinet-kabinet. Jadi sebagai pakar dalam custom made built-in dan kabinet, apa idea Masyita untuk mentransformasi ruang ni untuk jadi lebih praktikal? Saya mencadangkan untuk kita mengosongkan keseluruhan bilik ini sebab bilik ini adalah sebuah surau. Jadi lebih baik kita mencadangkan satu kabinet yang minimalis konsep di mana kita letakkan satu shelf yang simple untuk surau ni meletakkan Quran dan bahan bacaan yang lebih penting. Jadi dari segi practicality, dari segi orang kata kita nak mendidik juga pelajar-pelajar ni untuk lebih organize. Jadi apakah idea Masyita untuk kat sini? Adakah kita akan buat fully kabinet ataupun ada design yang tertentu yang lebih ringkas, yang lebih kreatif? Cadangan saya akan membuat simple kabinet di satu ruang dan juga satu area lagi saya akan buat shelf yang ada design sikit. Okay, dari segi kemasan dan material kabinet tu Masyita akan pakai material jenis apa? Okey, pihak kami akan memakai material jenis melamine kerana melamine ini mempunyai pelbagai design yang kita boleh pilih dan pembuatannya lebih mudah dan cepat.
Dan ketahanan dia juga lama kerana kawasan ni adalah surau dan tidak dekat dengan kawasan air, jadi sesuai digunakan material yang saya sebutkan tadi, melamine. Okey, jadi saya akan lepaskan ruang ni kepada tim Mashita untuk mentransformasi menggunakan kreativiti yang ada untuk menjadikan ruang serbaguna ruang solat ni lebih praktikal dan bergaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Mashita binti Mansur. Saya merupakan founder dan juga creative director untuk aspirasi konsep sebuah jenama di bawah aspirasi MZ Enterprise. Aspirasi konsep mempunyai kepakaran dalam membuat reka bentuk perabot rumah dan pejabat dan juga khidmat konsultasi hiasan dalaman. Terima kasih MTIB kerana memberi pelbagai peluang kepada aspirasi konsep untuk terlibat dalam pelbagai program di bawah agensi MTIB. Jadi kami sangat gembira dengan peluang yang diberikan dan kami berharap MTIB sentiasa menganjurkan lebih banyak program untuk membantu usahawan kecil seperti kami untuk mengembangkan perkhidmatan dan servis kami di pasaran terbuka. Pihak kami akan menyumbangkan kabinet untuk surau di Darul Hufaz. Untuk rekaan perabot di Darul Hufaz, kami menggunakan material melamine kerana material ini mempunyai pelbagai corak dan rekaan. Jadi penggunaan melamine ini lebih mudah dan cepat untuk kami fabricate. Proses pembuatan kabinet ini mengambil masa lebih kurang 2 hari untuk disiapkan kerana kami membuat rekaan yang kemas sesuai dengan kegunaan ruang surau di Darul Hufaz. Kami sangat berbesar hati dan teruja untuk terlibat dalam program pembinaan perabot di Akademik Darul Hufaz dan harapan kami semoga dengan sumbangan yang agak kecil daripada pihak kami dapat memberi manfaat kepada Darul Hufaz untuk meletakkan barang-barang ilmiah Quran di kabinet yang kami sediakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ismail Shah. Saya daripada Grand World Pro dan saya adalah sebagai pegawai pemasaran untuk company Grand World Pro. Grand World Pro bermula di Pulau Pinang dan sekarang kita ada 2 branch di Pulau Pinang dan di Selangor dan saya adalah pegawai pemasaran untuk bahagian Selangor. Untuk program ini, bagi pihak Grand World Pro, saya memilih Akademi Darul Hufaz Putra untuk proses dekorasi dan pengubahsuaian surau akademi tersebut. Untuk akademi tersebut, kami memilih warna hijau dan putih sebagai warna utama kerana dia dapat memberi mood healing untuk surau dan warna hijau ni lebih sinonim dengan agama Islam. Kami memerlukan lebih kurang masa dalam 5 ke 6 hari untuk menyiapkan projek pengubahsuaian surau tersebut. Untuk memastikan kualiti dan warna cat tahan lama, seperti kebiasaan di mana-mana site sebelum ini pun, kami akan mengecat 1 lapisan sealer coat dan 2 lapisan finish coat supaya cat lebih tahan lama dan tidak berbelak. Kami bersetuju untuk melibatkan diri dalam projek ini kerana ini adalah salah satu cara kami untuk menyumbang kepada masyarakat kembali. Kami berharap apabila siapnya projek ini, ia dapat memberi lebih keselesaan kepada pelajar dan semangat supaya mereka lebih fokus untuk menghabiskan pelajaran mereka di akademi tersebut. Bagi sesiapa yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan kami, untuk bahagian Pulau Pinang, boleh follow Instagram dan Facebook Grand World Pro Utara. Untuk bahagian Lembah Kelang, boleh follow Instagram dan Facebook kami di Grand World Pro Selangor KL.
Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Akilah dari Flodeco Balakong. Saya pengurus di branch Flodeco Balakong ini. So, Flodeco Balakong ini adalah a new branch of Flodeco. Kami dah operasi lebih kurang 2 tahun dan kami menyediakan perkhidmatan supply and install house interior termasuk lantai jenis vinyl, SPC, laminate. Untuk hiasan dinding kita ada wallpaper, wainscoting, diamond mirror dan juga custom blind. Okey, untuk Akademi Darul Hufaz Putra, kami memilih material lantai jenis SPC iaitu stone plastic composite. So dari design yang sudah saya lihat dari tim, saya tengok dinding warna hijau, so saya nak suggest lantai SPC yang berwarna grey sikit lah supaya dia naik dan ada karakter pada ruangan itu. Penjagaan dia memang mudah. Besides dia memang material yang selesa dipijak, cara penjagaan senang, mopping, kalau maintenance dia mopping everyday, cleaning, dah cukup dah. So can keep the lantai clean lah. Saya bersyukur dapat terlibat dengan program ini dan terutama di Akademi Hufaz, saya suka untuk contribute to the students and the school, pengguna di luar sana yang berminat dengan interior design, yang berminat dengan lantai-lantai selain daripada tiles, boleh cari kami, search for the products through our Instagram floordecor.bk ataupun Facebook Flodeco Balakong, atau boleh terus walk in ke showroom kami yang beralamat di nombor 38 Jalan Dutamas 1, Taman Dutamas Balakong. Boleh wave je, ada. Kami buka Isnin hingga Sabtu 9 hingga 6. InsyaAllah saya dan my team will attend customer yang walk in ke showroom. Baik, sekarang saya dah kembali ke Akademi Darul Hufaz dan kami dah tunjukkan kepada anda sebentar saja tadi bagaimana semua pihak bertungkus lumus untuk menyiapkan ruang surau dan juga kuliah untuk pusat tahfiz ini. Jadi, yang penting sekarang kita nak naik, tengok hasil penuh dan juga reaksi pemilik tempat ini. Okey, sekarang ni kita dah berada di ruang yang ditambah baik dan dicantikkan ni. Saya sendiri cukup rasa terpuja, tapi apa pun kita terus bersama kembali dengan interior designer kita, saudara Ben Firdaus dan juga Puan Nurul Akilah dari Flodeco dan juga Cik Ismail daripada Grand Wall Pro. Okey, tapi terlebih dahulu kita nak tanya pada Ben. Ben, bila saya masuk pun saya rasa, wah, memang lain. Jadi Ben sendiri melihat kepada suasana baru ni, apa pendapat Ben? Saya bangga dengan hasil kerja dan idea yang digabungkan oleh semua vendor-vendor kita untuk projek kali ini. Daripada sebuah ruang yang kita mula-mula masuk tu agak macam kurang selesa, dan kita nampak ruang ni sekarang dah lebih praktikal dan nampak lebih luas dengan penggunaan kombinasi warna yang tepat, dan juga dari segi pemilihan kemasan yang daripada A sampai Z tu saya rasa semua harmoni dan perfect dan menjadikan ruang ni satu ruang yang lebih, orang kata, cozy, lebih selesa untuk kita belajar, untuk solat ke semua dalam ni. Okey, kita nak tanya pada Puan Akilah jugalah tentang pemilihan lantai ni. Mungkin boleh kongsikan dengan kita. Okey, saya pilih lantai jenis SPC iaitu stone plastic composite. Saya memilih dia kerana dia lantai yang jenis waterproof. So sometimes dia orang beraktiviti dalam ni, so kalau ada air ke apa kan pelajar, so selamat. And then selesa. And then saya suka warna ni mungkin sebab dia rustic sikit. Itulah dia. So saya happy yang it turn out macam ni. Alhamdulillah. Mungkin kita nak kongsikan jugalah. Sebenarnya kadang orang rasa lantai sebegini ni tak lasak. Jadi mungkin dia memang jenis yang lasak
Ya betul, dia scratch resistant lah. Tapi still berhati-hati dengan objek tajam, itu saja. Tapi ini antara pilihan terbaik untuk ruang ini. Okey, kita nak tanya pada Ismail juga. Kalau kita lihat kemasan dinding dan segala orang kata wainscoting ni sebenarnya, okey, mungkin boleh ceritakan tentang pemilihan ini. Okey, pemilihan ni memang kita pilih warna yang warna hijau lah. So atas nasihat band juga kita pilih warna hijau ni sebab dia bagi mood yang lebih tenang lah. Apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada Nur Akila dan juga Ismail kerana bersama-sama dengan kita dalam program ini dan memang nampak hasilnya cukup orang kata cantik dan eksklusif. Terima kasih. Baik, sekarang kita berada di sudut di mana telah diletakkan kabinet buku ataupun kabinet untuk kitab-kitab ni semua yang berada di sini dan orang yang bertanggungjawabnya berada di sebelah saya, iaitu Cik Masyidah dari Aspirasi Konsep. Apalah saya nak tanya dulu. Biasa kalau orang cakap pasal rak buku ni mesti dia yang standard tu kan band kan. Ya kita dah susun, tapi ni dia macam lain sikit, macam kreatif ni. Kenapa kita buat macam ni? Cuba Pak Farin tengok betul-betul ada apa yang Farin nampak kelainan dekat kabinet. Okey, jujurlah kalau saya masuk tadi, apa ni kabinet kan band kan? Saya tak nampak. Aku kongsikan kita. Okey, actually kabinet ni sebenarnya adalah perkataan Jawi iaitu iqra. Cuba kita tengok satu baris hujung belah kanan ni. Guys, okey, saya dah nampak. Ini alif. Yes. Ini qaf, ada titik. Ya. Bawah tu ra, alif, Ya. atas tu hamzah. Ya, betul. Okey. Sesuailah dengan konsep untuk kita jadikan satu ruang bacaan dalam surau. Iqra. Ya. Okey, selain daripada itu juga kalau kita lihat tentang kalau boleh dikongsikan juga tentang material yang kita gunakan. Dan kalau kita lihat sebenarnya pelbagai warna pun kita boleh guna untuk material seperti ini, tapi mungkin boleh diulas oleh Masyidah. Okey, sebenarnya kita menggunakan material melamine kerana pembuatan dia sangat cepat dan mempunyai pelbagai design dan color yang mudah untuk kita pilih. Penggunaan color dan corak yang saya letak dalam design ni mudah untuk di-matchkan dengan dinding, dengan ruang lantai supaya dia lebih natural dan pastel color. Okey, baik, ini satu idea yang cukup kreatif, cukup menarik. Sekali lagi terima kasih kepada Cik Masyidah dari Aspirasi Konsep. Untuk melengkapkan lagi ruang ini, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja bersama lokasi ini iaitu Jekyll untuk langsir dan juga permaidani yang cukup menarik yang menjadikan ruang ini lebih sempurna. Terima kasih Jekyll. Okey, jadi sekarang ni kita bersama dengan Puan Zalina, salah seorang pentadbir di Akademi Darul Hufaz ini. Kita nak tanyakan pendapat Puan lah. Puan sendiri dah tengok daripada sebelum dan sekarang ni kita dah makeover ni, apa pendapat Puan? Saya rasa keadaan sekarang ni lebih baguslah daripada sebelumnya sebab sebelum ni kita tengok kawasan ni memang suram sangat, and then lepas di makeover oleh pihak MTIB ni rasa macam bercahaya, rasa wow, rasa seronok saya tengok. Okey. Gitu buat saya sebenarnya bersama dengan Ustaz. Okey, sekarang ni kalau katalah Ustaz tengok keadaan ruang ni sekarang, agaknya apalah perasaan dia? Saya sure sangat Ustaz akan rasa terkejut dan seronok lah. Jadi kita nak tanya pada Puan Zalina sendiri, mungkin apakah harapanlah untuk ruang ini di masa-masa akan datang, bukan sahaja kepada pelajar-pelajar di sini tapi juga kepada semua yang menggunakannya. Okey, sebelum ni Dewan Takfiz yang kata budak-budak pelajar Akademi Darul Hufaz akan berkumpul untuk membaca Al-Quran dan menghafal lah. So kita harap ruang ni akan dapat lebih ceria lah, lebih menyeronokkan lagi pelajar-pelajar kita masa hadapan. Selain daripada kita ucapkan terima kasih kepada band sebagai interior designer untuk ruang ini, mungkin ada pihak-pihak lain yang Puan ingin ucapkan juga terima kasih, silakan. Okey, saya Puan Zalina daripada Akademi Darul Hufaz ingin mengucapkan terima kasih kepada MTIB dan pihak yang terlibat. Baik, dan saya, band dan juga semua warga kerja program ini juga mengucapkan kepada pelajar-pelajar di sini, warga Darul Hufaz sendiri, selamat berjaya dan terus cemerlang. Terima kasih Puan.
Nama saya Aminah binti Mat Saad daripada syarikat Gaharu Lestari Resources Sdn Bhd. Kami beroperasi di Felda Trola Utara, Sungai Perak. Syarikat Gaharu Lestari ini ditubuhkan pada tahun 2014 yang mana pada peringkat awal kami memfokuskan kepada pengeluaran teh Gaharu. Namun kini syarikat Gaharu mula memproduksikan produk bahur iaitu wangian rumah berasaskan Gaharu. Kelebihan bahur ni, satu ialah ia sebagai sumber aromaterapi. Kaedah berbahur yang mana dia menghasilkan asap. Asap tu ialah satu partikel kecil yang mana dia akan pergi ke setiap ruang di dalam rumah kita. Bagi sumbangan kepada Mahat Tahfiz, kita melihat pembakaran bahur ni memang betul-betul akan memberi manfaat kepada pelajar-pelajar tahfiz ni. Kerana daripada segi rohani, Gaharu ni dia sangat related dengan keagamaan, yang mana bahur Gaharu ni dia digunakan sejak zaman Nabi kita lagi, dan dia merupakan salah satu sunnah. Jadi kebanyakan pelajar-pelajar yang menghafal bagus memasang bahur kerana dia akan memberikan satu ketenangan kepada fikiran untuk membuat hafalan. Itu daripada segi kerohanian lah. Jadi pelajar-pelajar ni bukan sahaja dia menikmati bau yang sedap, tetapi dia akan memberikan satu efek kepada otak untuk membuat penghafalan. Itu daripada segi manfaat yang mungkin akan dapat kepada pelajar-pelajar tahfiz yang berada di Mahat Tahfiz tersebutlah. Kita telah pun sampai ke penghujung episod kali ini. Terima kasih diucapkan kepada semua para penyumbang yang telah memberi wajah baru kepada Akademi Darul Hufaz. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua para penonton yang setia bersama kami sepanjang rancangan ini. Kami harapkan perkongsian kami bukan sahaja memberi inspirasi kepada anda dalam memberi wajah baru kepada kediaman anda, tapi juga untuk turut sama kembali menyumbang kepada masyarakat. Sekian sahaja dari kami, Sentuhan Kayu, Dekorasi dari Hati. Saya Farin Ahmad. Assalamualaikum.